Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farshidah binti Abdullah. Definisi siasatan dalaman bermaksud siasatan dalaman merupakan proses tindakan disiplin di atas kesalahan salah laku yang dilakukan oleh pekerja di dalam organisasi. Akta Pekerjaan 1955 ada menyatakan bahawa majikan boleh membuat siasatan dalaman apabila seseorang pekerja terlibat dengan salah laku yang tidak selaras dengan kontrak penghormatan semasa bekerja. Apabila seseorang pekerja dituduh atas sesuatu salah laku dan diberi peluang untuk menjawab tuduhan tersebut. Peluang tersebut diberikan untuk memberi penjelasan iaitu menjawab pertuduhan hendaklah diberi sebelum hukuman dijatuhkan. Pekerja yang dituduh diberi peluang untuk mendengar keterangan dan menyoal saksi satu persatu. Tertuduh diberi semua dokumen atau keterangan untuk disemak dengan teliti serta diberi peluang untuk menjawab pertanyaan kepada saksi yang menyerahkan dokumen atau keterangan tersebut. Pembantu sama ada pegawai kesatuan sekerja atau tidak dibenarkan mewakili atau membantu pekerja yang tertuduh. Kepentingan keperluan mengadakan siasatan dalaman memberi kesan yang besar dalam undang-undang perhubungan industri dan adalah menjadi keperluan yang amat penting untuk berbuat demikian sebelum menjatuhkan hukuman kepada salah laku. Antara kesan peruntukan ini bermaksud sebelum majikan boleh memecat pekerja atas alasan salah laku pekerjanya, majikan perlu mengadakan siasatan dalaman yang sempurna. Oleh itu, keadilan semula jadi terpelihara dengan mengadakan siasatan dalaman. Pembetulan kelakuan pekerja ialah bertujuan membentukkan tingkah laku seseorang pekerja melalui arahan dan bukan menghukumnya. Penilai mesti menjelaskan kepada bawahannya di mana mereka perlu diperbaiki. Penilai mesti menyediakan kepakarannya dan memberi masa kepada mereka yang bekerja di bawahannya untuk melaksanakan cadangan dan meningkatkan prestasi mereka. Jika pekerja enggan memperbaiki atau membetulkan kelakuannya, maka tindakan disiplin yang ketat boleh diambil ke atasnya. Selain itu, keuntungan organisasi selain daripada memastikan perlindungan kod disiplin pekerja yang berkesan mewujudkan persekitaran yang menyenangkan di mana pekerja boleh bekerja, jika terdapat peraturan dan pematuhan disiplin yang berkesan akan mampu meningkatkan produktif pekerja iaitu dari segi pusing ganti pekerja, kekurangan pengurusan kerja dan peningkatan kemahiran pekerja-pekerja. Faktor ini akan meningkatkan keuntungan syarikat dan meningkatkan prestasi pekerja. Akhir sekali, perlindungan. Perilaku seorang pekerja juga akan mempengaruhi pekerja lain. Peraturan yang jelas dan berkesan di dalam sesebuah organisasi akan dapat memberi kesan terhadap pekerja dan pekerja lain di tempat pekerjaan. Disiplin akan melindungi pekerja-pekerja dari segi kelakuan, jaminan keselamatan dan hak untuk dilindungi daripada kelakuan-kelakuan yang tidak normal. Dengan pelan disiplin pekerja yang jelas dan berkesan, pekerja tahu akibat dari kelakuan mereka. Ini memastikan hak perlindungan kepada setiap pekerja yang berhak. Tata cara dan proses siasatan dalaman. Proses siasatan dalaman akan dilakukan mengikut prosedur-prosedur yang betul yang dijalankan oleh pengerusi dan ahli panel atau pegawai penyiasatan syarikat. Penyiasatan awal hanya boleh diperlukan apabila terdapat kesalahan utama yang dilakukan oleh pihak tertentu. Antaranya, proses dalam salah laku serius. Dalam salah laku serius siasatan dalaman dilakukan mengikut proses iaitu menyiasat, persiapan untuk siasatan dalaman, menjalankan proses siasatan dalaman dan tindakan susulan. Salah laku serius ialah sekiranya seorang pekerja disyaki melakukan salah satu perbuatan salah laku yang serius seperti mencuri, rasuah dan sabotaj di dalam organisasi atau beliau telah diberi amaran terakhir kerana melakukan perbuatan salah laku ringan beberapa kali. Yang pertama, menyiasat. Sebelum mengenakan apa-apa penalti ke atas pekerja kerana perbuatan salah laku serius, keperluan pertama adalah menjalankan penyiasatan teliti. Siapa yang layak sekali untuk menjalankan penyiasatan bergantung kepada jenis tuduhan ke atas pekerja tersebut. Misalnya, salah laku yang melibatkan wang organisasi perlu disiasat oleh pegawai audit sekiranya wujud dalam syarikat anda. Kecurian mungkin boleh disiasat oleh pegawai sekuriti tetapi kebiasaannya disiasat oleh pegawai sumber manusia. Penyiasat mesti menjawab salah laku apa yang telah dilakukan, peraturan atau polisi apa yang telah dilanggar, siapa yang terlibat, bila dan di mana salah laku terjadi, bukti apa yang menunjukkan kesalahan telah berlaku, adakah saksi mempunyai gambar atau dokumen yang membuktikan kesalahan pekerja yang dituduh. Soalan tersebut adalah penting bagi mempunyai bukti yang cukup bahawa pekerja tersebut telah melakukan perbuatan salah laku. Sekiranya beliau dituduh oleh seseorang sedangkan beliau tidak mengaku bersalah dan tidak ada bukti bebas yang lain untuk menunjukkan beliau bersalah, maka kes tersebut adalah tidak boleh diteruskan.
Yang kedua adalah surat tunjuk sebab adalah perlu diserahkan kepada tertuduh. Ini kerana perkara yang wajar untuk mengeluarkan satu surat tunjuk sebab kepada pekerja yang dituduh, sama ada di awal penyiasatan atau selepas penyiasatan awal tamat. Surat tunjuk sebab akan disenaraikan tuduhan-tuduhan ke atas beliau dan mengarahkan beliau menjawab tuduhan tersebut sebelum tarikh tertentu. Biasanya dilakukan dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Semasa penyiasatan ke atas tuduhan salah laku, pihak majikan berhak untuk menggantungkan pekerja berkenaan. Pekerja yang berada dalam skop akta pekerjaan boleh digantung kerja dengan mendapat gaji separuh sehingga 2 minggu semasa beliau disiasat kerana disyaki bersabit dengan salah laku. Di samping itu, penyiasat perlu mengambil masa lebih daripada 2 minggu. Penggantungan pekerja boleh dipanjangkan tetapi beliau mesti dibayar gaji penuh. Jikalau diputuskan bahawa tidak ada bukti yang kukuh bahawa pekerja bersalah atau didapati tidak bersalah oleh panel siasatan dalaman, separuh gaji yang ditahan mesti dibayar kepada beliau. Sekiranya seseorang pekerja yang dituduh membuat salah laku tidak dilindungi oleh akta pekerjaan, beliau masih boleh digantung pekerja. Persiapan siasatan dalaman pula bermaksud siasatan yang dijalankan mendapati tertuduh adalah bersalah, maka perlulah membuat persiapan untuk menjalankan siasatan dalaman. Antara terdapat 5 komposisi utama adalah panel, pegawai pendakwa, kaki tangan yang tertuduh, serta bukti pihak majikan dan kaki tangan dan setiausaha atau jururakam, serta keluarkan notis siasatan tuduhan kepada pekerja tersebut. Ia merupakan satu perbicaraan dalaman untuk menentukan sama ada pekerja yang dituduh membuat salah laku bersalah ataupun tidak. Sekurang-kurangnya, pengurus kanan patut dilantik sebagai ahli panel bersama 2 orang yang lain. Setiausaha diperlukan untuk merekod kata demi kata atau menulis semua yang dikatakan semasa siasatan yang dijalankan, yang dikendalikan mengikut format soal dan jawab. Satu notis mesti disampaikan kepada pekerja berkenaan dan memberitahu beliau bila dan di mana siasatan akan diadakan. Bersama dengan notis tersebut, tuduhan ke atas pekerja tersebut yang akan disertakan. Dan yang keempat, menjalankan siasatan dalaman. Siasatan dalaman tidak perlu merumitkan atau terlalu formal. Perjalanan pendakwaan dalam siasatan dalaman adalah seperti berikut. Pengurusi panel siasatan yang bertanggungjawab memastikan siasatan dalaman dilaksanakan dengan lancar. Ia juga perlu menyemak siapa yang hadir dan membuat pengenalan jika perlu. Beliau terangkan tujuan kepada tertuduh dan menerangkan beberapa peraturan bagaimana siasatan dalaman yang akan dijalankan. Seterusnya, pendakwa atau pengurus panel siasatan dalaman bacakan tuduhan kepada pekerja tersebut dan meminta sama ada beliau mengaku salah atau tidak bersalah. Sekiranya pekerja mengaku tidak bersalah, pendakwa yang mewakili majikan akan mulakan kes dengan memanggil saksi beliau yang pertama. Soalan yang akan ditanya kepada saksi mesti menjawab. Apabila pendakwa telah tamat menyoal saksi pertama, tuduhan dibenarkan menyoal bala saksi tersebut, iaitu bertanya soalan kepada beliau. Pendakwa mungkin ingin menyoal semula atau bertanya soalan tambahan kepada saksi untuk menjelaskan beberapa perkara. Di samping itu, saksi lain juga akan dipanggil. Proses memanggil saksi untuk disoal, soal balas dan soal semula akan berterusan sehingga pendakwa tidak ada saksi lagi. Sebaik sahaja pekerja habis dengan saksinya, kedua-dua pendakwa dan pekerja boleh membuat penggulungan akhir mengenai bukti-bukti mereka. Selepas penyerahan terakhir, panel siasatan akan mengadakan perbincangan bersama untuk membuat keputusan sama ada pekerja berkenaan bersalah ataupun tidak bersalah ke atas tuduhan-tuduhan yang dibuat terhadap beliau. Mereka akan tulis satu laporan mengenai keputusan mereka dan serahkan laporan itu kepada pengurus yang melantik mereka. Akhir sekali, tindakan susulan yang bermaksud proses siasatan dalaman yang berakhir adalah penentuan hukuman yang hendaklah dikenakan kepada tertuduh apabila diakui bersalah. Tindakan susulan selepas siasatan dalaman dijalankan, beberapa tindakan perlu diambil termasuk sekiranya panel mendapati bahawa pekerja bersalah, pihak pengurusan atau syarikat mesti
tuntukan penalti yang sesuai. Rekod lalu tertuduh juga hendaklah dipertimbangkan sama ada ia baik ataupun tidak baik. Penentuan hukuman terhadap tertuduh tidak semestinya sesuai dengan saranan panel kerana hukuman tersebut boleh dipertimbangkan berdasarkan aspek rekod lama yang cemerlang. Pilihan penalti adalah turun pangkat, pergantungan kerja, gaji untuk maksimum 14 hari ataupun pemecatan. Penalti mestilah sepadan dengan salah laku tersebut. Pekerja tersebut mesti dimaklumkan mengenai hasil proses kesihatan dalaman. Sekiranya beliau didapati tidak bersalah, beliau akan kembali kerja dan beliau tidak boleh digantung bekerja. Proses mahkamah sebagai panduan. Proses mahkamah sebagai panduan bermaksud pekerja yang disiasat tersebut perlu diberikan ruang seluas-luasnya untuk membela dirinya sendiri dan tidak boleh dianggap sebagai bersalah sehingga mendapatkan bukti yang beliau benar-benar bersalah. Selain itu, majikan juga harus mempunyai sifat keadilan dan mengamalkan keadilan tersebut di dalam organisasi. Samping itu, terdapat beberapa etika siasatan yang telah ditetapkan oleh mahkamah adalah seperti berikut. Etika siasatan dalaman terdiri daripada kompetensi, integriti dan berkecuali. Pegawai pendakwa siasatan dalaman adalah bermaksud antara ahli yang terlibat dalam siasatan dalaman terdiri daripada pengerusi, iaitu ahli yang mengetahui perbicaraan dan memastikan tata cara yang betul di dalam siasatan dalaman yang dijalankan. Selain itu, yang kedua adalah ahli panel yang bermaksud ahli membantu pengerusi. Ahli panel ini terdiri daripada 2 orang. Yang ketiga adalah pegawai pendakwa yang merupakan pegawai yang mendakwa kaki tangan yang dituduh melakukan salah laku di dalam organisasi tersebut. Seterusnya, pencatat iaitu setiausaha siasatan dalaman yang mencatatkan segala proses siasatan dalaman yang sedang dilaksanakan. Akhir sekali ialah jurubahasa yang akan mengalihkan bahasa yang tidak difahami kepada bahasa yang difahami oleh tertuduh bagi memudahkan perjalanan siasatan dalaman. Antara kuasa-kuasa pengerusi dan ahli panel siasatan dalaman ialah melewatkan siasatan dalaman. Pengerusi boleh melewatkan siasatan dalaman mengikut masa dan tempat yang sesuai untuk menjalankan siasatan dalaman yang akan ditetapkan. Seterusnya, penangguhan siasatan dalaman atas faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan oleh pengerusi atau ahli-ahli panel siasatan dalaman. Pengerusi dan ahli panel juga boleh membuat keputusan tentang berkaitan atau tidak berkaitan sesuatu soalan yang akan dikemukakan, membuat keputusan tentang berkaitan atau tidak berkaitan sesuatu dokumen atau bukti yang dikemukakan, menjalankan siasatan dalaman mengikut prosedur yang telah ditetapkan, peraturan etika, kelakuan dan tertib serta menegur atau mengambil tindakan terhadap tingkah laku mana-mana pihak di dalam siasatan dalaman. Kesimpulannya, secara ringkas, siasatan dalaman merupakan salah satu penyelesaian yang memerlukan penelitian yang tinggi untuk digunakan menyelesaikan sesuatu kes yang berlaku dalam sesebuah syarikat. Walaupun tidak mempunyai sebarang prosedur yang rasmi, pelaksanaannya hendaklah teratur dan sesuai dengan kes yang akan diselesaikan. Oleh itu, siasatan dalaman hendaklah dilakukan dengan jelas, teratur agar memudahkan semua pihak untuk menemui jalan penyelesaian yang sesuai dengan kes yang akan disiasat. Selain itu, melakukan siasatan dalaman adalah penting bagi kedua-dua pihak kerana perkara ini membantu mereka untuk mendapatkan justifikasi dan pada masa yang sama memperjuangkan hak masing-masing. Siasatan dalaman membantu menyatakan keadilan dengan bersertakan bukti yang kukuh agar yang tertuduh tidak dipecat sewenang-wenangnya.